Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid cikgu? Okay, untuk minggu ini kita akan mempelajari satu lagi topik iaitu gemaran proses sains memerhati. Apa itu gemaran proses sains memerhati? Murid telah pun didedahkan dengan gemaran proses sains memerhati. Jadi kita akan ulang semula. Memerhati dalam gemaran proses sains ialah menggunakan deria penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan untuk mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut apa deria-deria yang kita gunakan selama hari ini untuk proses memerhati. Fikirkan sejenak. Kita menggunakan penglihatan untuk melihat fenomena ataupun peristiwa yang berlaku sepanjang ataupun semasa berlakunya seluruh fenomena. Kita mendengar, ya, kita menggunakan deria bau, deria rasa serta deria sentuhan sepanjang kita membuat proses pemerhatian. Okey. Penggunaan perkataan semasa kita membuat pemerhatian. Ada perkataan yang perlu kita gunakan, cikgu highlight di sini, supaya apabila murid menjawab soalan pemerhatian, perkataan ini adalah perkataan yang mesti ada dalam struktur ayat tersebut. Ya, apakah perkataan yang perlu ada dalam struktur ayat yang kita nak jawab tentang pemerhatian? Perkataan yang perlu ada, murid mesti ingat, ya, mesti ada perkataan paling, lebih ataupun berbanding. Tapi yang biasa kita gunakan, yang cikgu ajar ialah perkataan paling yang menunjukkan sifat ketara bagi sesuatu pemerhatian. Okay. Kita akan tengok seterusnya. Kita tengok pemerhatian yang pertama. Ya, pemerhatian pertama, di sini ada cikgu tunjukkan ikan, dua ikan, C dan L. Okay. Murid menggunakan di sini menggunakan deria lebih pada deria penglihatan. Ya. Jadi apa yang diukur dalam gambar yang ditunjukkan ni, apa yang diukur? Jadi letakkan perkataan tersebut, saiz ikan, sebab saiz ikan tu yang menunjukkan perbezaan ataupun perbandingan. Jadi jawapan murid tu ada dua sebenarnya, bukan dua-dua dipakai, ya. Ada dua, iaitu mana-mana jawapan boleh digunakan. Yang pertama, jawapan yang dikira tepat, saiz ikan K paling besar. Itu jawapan yang pertama. Ataupun murid boleh menjawab saiz ikan L paling kecil. Itu cara menjawab soalan pemerhatian, di mana murid menggunakan gemaran proses sains memerhati. Bagi pemerhatian yang kedua, kita lihat rajah yang cikgu tunjuk letakkan di sini, gelas yang berisi air. Tapi perbezaannya dari segi apa? Perbezaan itulah yang kita letakkan ayatnya, struktur ayat di hadapan sekali, iaitu jumlah air. Sebab jumlah air itu menunjukkan perbezaan. Ya, jumlah air untuk gelas P, gelas Q dan gelas R. Jadi kita akan ambil yang sifat ketara untuk P dan untuk R. Jadi jawapannya ada dua. Jumlah air dalam gelas P paling banyak. Ataupun jawapan lainnya, jumlah air dalam gelas R paling sedikit. Murid tak nampak, ya, juga akan ubah sikit. Okay, ulang semula. Jumlah air dalam gelas P paling banyak, menunjukkan paling banyak, dan jumlah air dalam gelas R paling sedikit. Okay, seterusnya, pemerhatian yang ketiga. Pemerhatian yang ketiga, okay, rajah yang cikgu pilih di sini ialah bekas X dan bekas Y. Bukan bekas yang jadi perbandingan, ya, tapi kita nak lihat apa yang dalam bekas tu. Anak pokok. Kan, apa yang dah berlaku kepada anak pokok ni? Walaupun bekasnya berbeza saiz, tapi kita nak lihat yang ukur ialah saiz ataupun ketinggian anak pokok. Jadi
jawapan yang perlu murid tulis ialah anak pokok dalam bekas Y, anak pokok dalam bekas Y tinggi daripada X. Okey, di sini ada kesilapan sikit. Sepatutnya apa perkataan yang perlu ditambah sebelum perkataan tinggi? Sebelum tadi cikgu dah tunjukkan perkataan yang perlu ada untuk menjawab pemerhatian, paling, lebih atau berbanding kan. Jadi anak pokok dalam bekas Y, apa perkataan yang tertinggal di sini? Lebih tinggi daripada bekas S. Jadi kena perkataan yang perlu digunakan sini ialah lebih tinggi sebab ada perbandingan daripada bekas S. Kecuali yang murid tak nak menggunakan daripada bekas S. Jadi murid boleh gunakan jawapan anak pokok dalam bekas Y paling tinggi. So tak perlu gunakan daripada bekas S. Bila menggunakan perkataan paling, tak perlu menggunakan daripada bekas S. Sebab paling dah menunjukkan sifat yang ketara. Okey, seterusnya pemerhatian yang keempat berdasarkan jadual ya. Okey, tengok jadual. Jadual ni menunjukkan tahun 2018, 2019 dan 2024 ya. Okey. Kembalikan ini. Okay, 2018 bilangan haiwan M 300, 2019 450, 2020 550. Jadi nyiasatan ini yang diukur ialah bilangan haiwan M. Jadi dalam struktur ayat murid, jawapannya mesti mulakan dengan haiwan M. Tengok cikgu letak di sini. Bilangan haiwan M paling apa? Paling banyak pada tahun 2020. Paling banyak tu dah menunjukkan sifat yang ketara. Jadi tak perlu berbanding apa. Ya, walaupun sini ada tahun 2018, 2019 ya. Jadi perlu highlightkan bilangan haiwan M paling banyak pada tahun 2020. Ya. Okay, seterusnya untuk pemerhatian yang kelima berdasarkan carta palang. Carta palang menunjukkan sukan, jenis sukan rugby, bola sepak dan hoki. Kemudian bilangan murid yang menyertai sukan tersebut. Okay, di sini kita tengok palang hijau dan palang merah. Kita ambil yang tertinggi dan yang terendah ataupun bilangan murid yang ramai dan bilangan murid yang paling sedikit. Jadi bila nak membuat pemerhatian, tengok kita ambil sukan yang paling ramai murid sertai. Jadi kita terus tulis sukan bola sepak paling ramai sebab palang dia yang tertinggi. Paling ramai bilangan murid sertai. Ataupun sukan bola sepak paling ramai bilangan murid. Perkataan sertai tak ada pun tak apa. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, sukan rugby. Memandangkan sukan rugby palangnya paling rendah. Jadi kita pilih dia sebab sifat ketara yang paling sedikit kan. Sukan rugby paling kurang bilangan murid sertai. Ada dua jawapan di sini. Itulah cara menjawab soalan pemerhatian di mana murid menggunakan proses memerhati sepanjang penyiasatan. Okey, cikgu rasa setakat 5 contoh pemerhatian tadi, cikgu harap murid dapat aplikasikan proses memerhati semasa menjawab tugasan ataupun lembaran kerja yang cikgu kepikan dalam grup WhatsApp. Ya, okey, selamat belajar. Okey, semoga murid semua buat tugasan dengan teliti. Bye, terima kasih.